Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung satu topik seterusnya. Okey, apakah sebutan dan perkali dalam satu ungkapan algebra? Okey, dalam satu ungkapan dia ada sebutan dan perkali. Okey, contoh dalam ungkapan 2x tambah 3xy. Okey, 2 ni nombor, x ni pun boleh ubah, awak dah tahu kan? Okey. So, ini kita panggil 2x, kita panggil sebutan algebra. Okey, 3xy kita panggil sebutan algebra. Bila ada 2x tambah 3xy, ini kita panggil ungkapan algebra. Nampak? Faham? Okey, ulang. Contoh. Kalau cikgu buat 2x tolak 3xy, ya, kita panggil satu set ni, kita panggil ungkapan algebra. Nampak? Kalau satu je, 2x tu, itu adalah sebutan algebra. Faham? Kalau dia darab dengan bahagi, kita panggil sebutan algebra. Kalau ada tambah tolak, baru kita panggil ungkapan algebra. So, kita tengok soalan seterusnya. Okey, tengok contoh 5. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Nampak tak? Yang ni ungkapan. 5 tambah 5x, ungkapan. So, dia suruh kenal pasti sebutan algebra. So, untuk A, sebutan algebra dia adalah x dan 5x. Nampak? B, apa sebutan algebra dia? Yang ni kan? Yang ni x per 8 dan 7y. Nampak tak? Yang ni satu lagi sebutan dia. Dia pecah. Sebutan adalah pecah-pecah-pecah yang tu. Okey, C. C adalah PQ sebutan. Ada lagi? 2Q sebutan. Ada lagi? 13 sebutan. Nampak? Okey, untuk D. M kuasa 2 sebutan. 2M sebutan. N sebutan. 6 adalah sebutan. Bermaksud sebutan adalah hasil darab, pemboleh ubah dan faktornya. Okey, sebutan algebra adalah hasil darab, pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu XY, itulah XYM. Nampak tak? Dengan faktornya. Faktornya itu adalah nombor. Okey. Faktor, faktornya. Bolehlah. Okey, sekarang kita tengok apa itu perkali. Okey, tengok contoh ni ya. Dalam sebutan negatif 3K kuasa 2MN, nyatakan perkali. Okey, perkali tu selain daripada pemboleh ubah, dia macam ni. Nyatakan perkali bagi K kuasa 2MN. Dia tak semestinya huruf tu perkali. Dan dia tak semestinya huruf tu pemboleh ubah. Nombor tu perkali. Tak semestinya. Tengok keadaan dia. Okey, nyatakan perkali bagi K kuasa 2MN. Awak tengok kat sini. Negatif 3K kuasa 2MN. Sekarang dia kata nyatakan perkali bagi K kuasa 2MN. Perkali bagi ini. So, bermaksud yang ini pemboleh ubah. 3 ni, negatif 3 ni adalah perkali. So, perkali bagi K kuasa 2MN ialah negatif 3. Nampak? Okay, kita tengok yang B. Nyatakan perkali bagi negatif MN. So, negatif 3K kuasa 2MN. Dia kata perkali bagi MN. So, negatif dah termasuk dalam pemboleh ubah dia. Negatif MM. Jadi, apa yang tinggal? Ini. Nampak? So, ini adalah perkali.
Perkala pula. Perkali. Okey, so tulislah kat sini. 3K kuasa 2 adalah perkali bagi negatif MN. Nampak? Ataupun buat yang ni. Perkali bagi negatif MN ialah 3K kuasa 2. Okey, kita tengok yang C. Okey, untuk yang C. Okey, untuk yang C. Negatif 3K kuasa 2 MN. Dia kata perkali bagi 3K kuasa 2. Jadi, bulatkan 3K kuasa 2 tu. So, tinggal apa? Negatif MN. So, negatif MN. Negatif M ni adalah perkali. So, perkali bagi 3K kuasa 2 adalah negatif MN. Faham? Buat je bulat-bulat macam gini je. Ataupun potong. Bila dia kata dia nak yang ini, awak buat, tulis macam ni, awak potongkan dia. So, tinggal apa? Negatif 3. Kalau yang ni, awak potongkan dia. Negatif MN. So, tinggal apa? 3K kuasa 2. Untuk yang ni, kita potong. 3K kuasa 2. Tinggal apa? Negatif MN. Faham? Okey, next. Kita pergi ke latih diri 5.1D. Kenal pasti bagi semua sebutan bagi setiap ungkapan algebra yang berikut. So, ni mudah je. Dia suruh kenal pasti sebutan. So, 1A. Apa sebutan dia? Yes, 6K dan 2K. Mesti tulis 6K dan 2K. Untuk B, tengok ni. Ini dan ini kan. So, X kuasa 2 dan 9XY. Untuk C, betul. 1, 2, 3. Nampak? AB per 3, 2A dan 5B. Untuk D, bulatkan je. 1, 2, 3, 4. So, 4PQ 7 per 2X 8P kuasa 2Q dan 1. Okey, senang je kan? Mudah sangat. Okey, pergi ke 2. Dalam sebutan negatif 8X kuasa 2, nyatakan perkali bagi. Okey, yang ni awak buat macam yang cikgu buat tadi tu. Okey, so padam ni. Garis tak sama. Okey, so kita tulis. Untuk A ni, negatif 8XY kuasa 2. Dia kata menyatakan perkali bagi XY kuasa 2. So, XY kuasa 2 mana? Yang ini. Yang ni kita tak mak. So, jawapan dia apa? Negatif 8. Nampak? Perkali dia adalah negatif 8. Okey, untuk B. Negatif 8X Y kuasa 2. Dia bagi 8X. Apa lagi? Padam je 8X ni. Tinggal apa? Negatif Y kuasa 2. Faham? Okey, C. Negatif 8X Y kuasa 2. Dia kata Y kuasa 2. Nak senang. Padam je Y kuasa 2. So, kita akan dapat negatif 8X. Faham? Okey, untuk D. Negatif 8X Y kuasa 2. Yang ni, dia kata, negatif. Ni negatif X. Tinggal apa? 8Y kuasa 2. So, negatif 8 adalah perkali bagi XY kuasa 2. Y kuasa 2 ialah perkali bagi 8X. Yang ini ialah perkali bagi Y kuasa 2. Ialah perkali bagi negatif X. So, selesai nombor 2. Senang sangat, ya amat. Okey, kita tengok apakah sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Sebutan serupa dan tak serupa ni senang je. Kalau serupa, pun boleh ubah dia sama. Contoh,
Awak tengok, negatif 2M dengan 3/7M. Nombor lain. Tapi pemboleh ubah dia sama. Bila pemboleh ubah dia sama, bermaksud sebutan serupa. Nampak? PQ/3, 6.9 PQ. Sama kan? Sama. 6AB dengan 7BA. Sama. 5K kuasa 2 dan negatif K kuasa 2. K kuasa 2 tetap sama? Sama. Sebutan tak serupa adalah pemboleh ubah dia tak sama. Kuasa pun tak sama. 2V dengan 2W. Huruf lain tak sama. Tak serupa. XY dengan YZ tak serupa. Tengok ni. 9X kuasa 2. 8X sahaja. Tak sama. Ini dia tukar tempat. M kuasa 2N dengan MN kuasa 2. Tak sama. Itu adalah sebutan tak serupa. Faham? Okey, kita pergi ke contoh 7. Kenal pasti sama ada sebutan yang berikut adalah sebutan serupa atau tak serupa. Kita tengok ni. A. XY dengan XY. Tengok huruf je. So, serupa. Tulis sebutan serupa. A. Sebutan serupa. B. PQ/PR. Sebutan apa dia? Bagus. Tak serupa. Siapa tak kena huruf tu? Tak tahulah kan? Okay, A, B, C dengan B, C, A. B, C, A ni kalau kita susun balik A, C, B. Sama kan? A, C, B pula. A, B, C. Sama kan? Bila sama? Sebutan serupa. Okay, last kali. H dengan H kuasa 2. Tak sama. Okey, so sebutan tak serupa. Okey, kita pergi. Senang sangat kan? Okey. Latih diri 5.1E. Kenal pasti sama ada pasangan sebutan berikut adalah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa. So, A, 1A. Serupa ke tak? Ya, sebutan serupa. Sebab dua-dua K. Betul. B, Y dengan Y kuasa 2. Sebutan apa dia? Yes, tak. Tidak Tidak serupa. Okey, C. SRT, RTS. RTS ni kita susun SRT. Sama kan? So, sebutan serupa. Okey, ni AB, BC. Sah-sah lain. So, sebutan tidak serupa. Okey, selesai dah subtopik 5.1. Okey, faham kan? Sebutan serupa, sebutan tak serupa, ungkapan dan sebutan algebra. Okey, kita pergi ke mahir diri 5.1. Encik Gan melaburkan sejumlah wang ke dalam amanah saham. Dividen yang diberikan mengikut satu kadar pada setiap tahun. Wakilkan setiap pemboleh ubah dalam situasi tersebut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya terangkan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai berubah. Jadi, K ialah wang, sejumlah wang kita tak tahu. Itulah pemboleh ubahnya kan. Wang yang dilaburkan oleh Encik Gan ke dalam amanah saham. So, ada lagi tak pemboleh ubah dia? Dividen yang diberikan mengikut satu kadar pada setiap tahun. Okey, so D ialah dividen yang diberikan oleh amanah saham. Okey, so K tetap ke berubah? K nilai yang tetap. K mempunyai nilai yang tetap sebab dia bagi tahu sejumlah wang, kerana
sejumlah wang yang dilaburkan merupakan pelaburan awal. Masa awal-awal dia laburkan satu jumlah wang, tetaplah duit tu. Faham? Okey, so D tetap ke berubah? D nilai berubah mengikut tahun. Setiap satu tahun dia sama, tapi kalau banyak-banyak tahun dia boleh berubah. Okey, faham? Okey. Next. Nombor 2. Sebiji tembikai yang berjisim 5 kg. Satu tembikai berjisim 5 kg. 2 biji durian. 2 durian. Jisim dia sama. Diletakkan di atas penimbang. Dua-dua ni kita letak atas penimbang. Timbang dapat M kilogram. Nampak? Jika bacaan ditunjukkan oleh penimbang itu M kilogram, tulis satu ungkapan untuk jisim satu durian. So, nak dapat jisim durian, kita tengok sini. Jumlah semua M kan? Tolak dengan tembikai, betul tak? Tembikai kita buang nak dapat durian. Tolak 5 kilogram untuk tembikai. Dah dapat 2 biji durian. So, kalau 1 biji durian, bahagi 2. Itulah dianya. Kilogram. Inilah ungkapan dia. Okey, faham? Okey, B. Nombor 3. Raja di sebelah menunjukkan sebuah taman berbentuk segi empat tepat. Dia bagi tahu segi empat tepat. Kawasan berlorek berbentuk segi empat sama. So, segi empat sama. Samalah dia punya ni. Kawasan berlorek ditanami oleh pokok bunga. Ni ada pokok bunga kat sini. Kawasan selebihnya ditutup dengan batu bata. Kat luar ni batu bata. Kat luar ni batu bata. Okey. So, tulis ungkapan bagi luas kawasan batu bata. Macam mana nak cari luas kawasan batu bata? Okey, awak tengok kat sini. Nak cari luas batu bata mesti luas besar tolak luas pokok bunga. Betul tak? Pokok bunga ni. So, dapatlah luas batu bata yang ini. Luas batu bata yang ni. Yang biru ni. Nampak tak? So, luas yang besar sekali berapa? Segi 4. Luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Jadi, X darab Y. Tolak. Luas segi 4 dalam ni 15 kan sisi dia. Darab 15. So, 15 darab 15. Nampak tak? Sama dengan XY. 15 darab 15 adalah 225. M kuasa 2. Okey. Jelas? Okey. 4. A diberi X sama dengan 5. Y sama dengan negatif 2. Cari nilai X. Y tambah X per 2 tolak 6Y. Layan je ikut soalan dia. Dia kata X 5, bubuh sini 5. Tapi kurung. Dia kata Y negatif 2, bubuh sini Y negatif 2. Kurungkan juga. Tambah X dia kata 5, letak 5 per 2. Tolak 6. Y dia kata negatif 2. Letak je negatif 2. Jangan engkar. Okey, so 5 darab negatif 10 kita dapat 5 darab negatif 2 dapat negatif 10 tambah 5 per 2 tambah 12. So, kiralah anda menggunakan kalkulator anda. Nanti 10 tambah 5 per 2 tambah 12. Kita akan dapat 9 per 2 ataupun 41 per 2. Okey, selesai. Kita pergi ke soalan B. Dia bagi panjang ni. Salin je. 3 darab B tolak A. Tolak 5AC tambah 14. Jadi, 3 kurungan tulis. B adalah 3. Tulis je. Tolak A adalah 7. 7. Nampak? Macam ganti kan je.
A dia 7, C dia negatif 4 tambah 14. So, kira 3 tolak 7 negatif 4. Tolak. Ni kalau tak pandai nak darab semua, awak boleh darab 115. 7 darab negatif 4, negatif 28 tambah 14. So, 3 darab negatif 4, negatif 12 tambah 5 darab 28, 140 tambah 14. So, kita akan dapat 142. Selesai. Okey. Mudah kan? Sangat mudah dan awak boleh cuba sendiri, tak ada masalah. Okey. Nombor 5. Azlan ada N keping shilling. Okey, Azlan ada N keping shilling yang terdiri daripada X keping 10 sen. Tulis je. Kan hilang pula lagi. N shilling. N shilling ni dia ada X 10 sen, 3X 20 sen. Okey, selebihnya 50 sen ni baki. Baki 50 sen. Baki tak tahu. Nyatakan ungkapan bagi bilangan shilling 50 sen yang ada dalam tabung itu. So, dia nak baki. Dia nak berapa keping 50 sen tu kan? Dia kata selebihnya 50 sen. Bermaksud, macam mana buat? N keseluruhan tolak X tolak 3X. Dapatlah berapa keping 50 sen tu. So, N tolak 4X. Nampak? Jumlah semua tolak ini untuk dapatkan yang ini. Nampak? Faham? Okey, B. Cari jumlah wang dalam tabung itu jika X sama dengan 6 dan bilangan shilling 50 sen 2 kali bilangan shilling 20 sen. Okey, so kat sini jumlah dia N kan? N sama dengan X tambah 3X. Nampak? 50 sen ni dia kata 2 kali 20 sen. 20 sen 3X. Kalau 2 kali 2 darab 3X bermaksud 6X. Nampak? So, kat sini tambah 6X. Okey, so ini 10 sen. X keping ni 10 sen. 3X ni 20 sen. 6X ni 50 sen. Nampak? So, kalau dia kata X sama dengan 6, 6 keping 10 sen bermaksud 60 sen. Faham tak? Ini untuk X kan? So, kalau 3X bermaksud 3 kali 6. 3 kali 6 adalah 18. 3X sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18 keping 20 sen. 18 keping 20 sen berapa sen? Berapa ringgit? 18 darab 0.2. Kita akan dapat RM3.60. Nampak? Okay, so kalau 6 keping 50 sen, 6X untuk 50 sen, 6 kali 6 bermaksud 36 keping 50 sen. So, 36 keping 50 sen berapa? 36 darab 0.5, kita akan dapat RM18. So, tambahkanlah semua tu. 60 sen tambah RM3.6 tambah RM18. So, kita akan dapat RM22.20. Okey, selesai nombor 5. Okey, kita pergi soalan nombor 6. Seutas reben sepanjang PCN dipotong kepada 3 bahagian. Panjang bahagian pertama dan panjang bahagian kedua adalah X dan 2X cm. Dia ada satu reben. Panjang reben tu adalah P. Dia potong 3 bahagian. X, 2X.
Bahagian ketiga berapa? Bahagian ketiga, apa ungkapan dia? Jumlah semula sekali P. P tolak X tolak 2X. So, P tolak 3X. Inilah ungkapan dia. Okey, B. Jika X sama dengan 10 dan panjang kedua adalah 4 kali panjang bahagian ketiga. Panjang bahagian kedua 4 kali panjang bahagian ketiga. Maksudnya, bahagian kedua 2X adalah 4 kali panjang bahagian ketiga. Kita dah ungkapkan dia dah. Yang ketiga adalah P tolak 3X. Nampak ni? Bahagian kedua adalah 2X. Bahagian ketiga adalah P tolak 3X. Dia kata bahagian kedua adalah sama dengan 4 kali 4 darab bahagian ketiga. Nampak tak? Dia akan jadi 2X sama dengan 4 P tolak 3X. So, kat sini 2X sama dengan darab je 4P tolak 12X. Bawa ke sini. 2X tambah 12X sama dengan 4P tambah 14X sama dengan 4P. P sama dengan 14X per 4. So, dia kata X sama dengan 10. So, 14 darab 10, 140 bagi 4 sama dengan P. Jadi, P sama dengan 35. Okey, selesai. Okey. Ikut sahaja ayat dia. Okey, tengok nombor 7 yang terakhir. Salin dan lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan perkali yang mungkin bagi sebutan algebra berikut. So, yang mungkin. Kalau perkali dia negatif 10, pemboleh ubah dia A, B, C. Kalau perkali dia negatif 10B, pemboleh ubah dia A, C. Kalau perkali dia negatif 10AC, pemboleh ubah dia B. Apa saja? Negatif 10AB, perkali dia C. Pemboleh ubah dia C. Mana-mana sahaja yang awak rasa betul. Dia antara dua je lah. Dia tak kisah. Okey. Kalau dia kata negatif 10A, bermaksud kat sini BC. Okey, boleh faham? Okey. Selesai untuk satu topik 5.1. Nanti kita akan sambung 5.2. Tajuk ni sangat mudah tapi perlu diambil perhatian. Okey, kita jumpa lagi.